Mayat mangsa 15 tahun ditemukan di atas katil. Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Suhil Muhammad Nur dalam Berita Tengah Malam. Seorang remaja lelaki orang kurang upaya OKU ditemukan rentung dalam satu kebakaran rumah. Kejadian berlaku di kampung Datuk Seri Kamarudin dekat Seri Manjung. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, penolong kanan penguasa bomba Suhaimi Muhammad Suhail, mayat mangsa berusia 15 tahun itu ditemukan di atas katil dalam bilik rumah berkenaan. Beliau berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada jam 4.11 petang tadi dan pasukan BBP Setiawan digerakkan ke lokasi kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Di Petaling Jaya, Selangor, seorang penghuni pusat jagaan orang tua rentung dalam kebakaran di premis itu semalam. Sementara 14 lagi penghuni dan penjaga pusat berkenaan terselamat. Menurut pengarah JBPM Selangor, Wan Muhammad Razali Wan Ismail, kejadian berlaku di Seksyen 5 Petaling Jaya. Jelas beliau 14 pegawai dan anggota dikerah ke lokasi kejadian. Pemeriksaan bomba di lokasi menemukan mayat seorang wanita yang sudah rentung dalam sebuah bilik. Bagaimanapun, penghuni lain tidak mengalami kecederaan. Punca sebenar kejadian sedang dikenal pasti. Suspek yang melarikan diri selepas membakar isterinya di Tasik Glogor masih menjadi buruan pihak polis. Ketua Polis Daerah Seberang Perak Utara ACP Muhammad Ashraf Syafiq berkata suspek berusia 30-an itu dipercayai membakar isterinya di sebuah ladang kelapa sawit selepas berlaku pertengkaran. Kejadian pada semalam itu disedari anak lelaki pasangan terbabit selepas mangsa menjerit meminta tolong. Suspek cuba memadamkan api menggunakan kain selepas membakar mangsa namun bertindak melarikan diri apabila api semakin marak. Mangsa yang terbakar separuh badan kini menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Suspek yang juga seorang peladang itu turut mempunyai 4 rekod lampau berkaitan jenayah. Seorang kanak-kanak lelaki dikuatiri lemas dalam kejadian bot karam di 0.2 Batu Nautika, Tanjung Batu Sandakan petang tadi. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki berkata, operasi mencari dan menyelamat diaktifkan bagi mengesan kanak-kanak tersebut. Menurut beliau, kanak-kanak tersebut Romi Azlan 7 tahun menaiki bot bersama keluarga yang bertolak dari jeti Pulau Timbang menuju ke Kampung Mumiang. Bot yang membawa 6 orang penumpang itu dipercayai terlanggar satu objek terapung sebelum terbalik. Bot peronda Banggi 14 dan bot kilat 8 dari Zon Maritim Sandakan diarahkan ke lokasi kejadian untuk melaksanakan pencarian awal mangsa dengan bantuan pasukan Polis Marin, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta nelayan. 5 lagi penumpang selamat. Operasi mencari dan menyelamat tamat pada pukul 6.30 petang tadi dan akan bersambung 7 pagi esok. Berpantang maut sebelum ajal. Seorang remaja berusia 19 tahun di kampung Bukit Sirih Mukim Lesung Pokok Sena, Kedah nyaris maut selepas pondok yang didiaminya ditimpa pokok petai. Kejadian berlaku akibat ribut di beberapa kawasan di Kedah awal pagi tadi. Menurut Muhammad Syakir Qasim, sebelum kejadian beliau bersama beberapa rakan berkumpul di pondok berkenaan yang terletak di hadapan rumah keluarganya. Kayu kena agak, lepas tu atap pun kena. Ada cedera ke belakang? Semua saya kibas kayu tu kena kepala badan tu. Lepas tu saya terus cari jalan keluar. Memang terkejut lah. Sebelum ni tak nak jadi pun. Ni ya. Jadi trauma saya. Dalam pada itu, tragedi yang berlaku mendapat perhatian Ketua UMNO bahagian Pokok Sena, Datuk Said Ali Said Rastan yang turun padang meninjau kesan kerosakan yang dialami. Dalam keadaan sekarang ni hujan dan kawasan Pokok Sena ni memang setiap tahun lah fenomena ribut ni, rumah dilanda ribut memang berlaku setiap masa. Jadi nasihat kepada penduduk supaya berhati-hati.
Masih di Kedah, kejadian ribut yang berlaku di Kampung Sala, Kuala Salalu serta Kedah pagi tadi mendapat perhatian Timbalan Pengerusi Amanah Kedah, Dato' Dr. Ismail Saleh. Beliau segera turun padang dan menzahirkan rasa simpati di atas kejadian yang berlaku. Jadi saya mengucapkan takziah keseluruhan kepada mereka yang terlibat. Dan mereka sebahagian besar telah melakukan prosedur yang sepatutnya, telah melakukan report polis dan pihak penghulu pun telah mengambil data-data mereka. PPM juga akan datang, pihak pejabat daerah juga akan datang. Jadi kita harap bantuan segera akan diberikan kepada mereka. Adapun calon, dia boleh tengok calon dia terikat dengan Akta Pilihan Raya, ziarah menyatakan simpati, dan itulah harapan kita, semoga penduduk di sini bersabar di atas cabaran ataupun bencana ujian yang diberikan pada hari ini. Dua lelaki maut dalam nahas pabitkan dua motosikal di kilometer 19 Jalan Bota Kiri Tanjung Belanja dekat Parit. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri menerusi kenyataan memaklumkan mangsa berusia 64 dan 17 tahun. Insiden dipercayai berlaku apabila lelaki berusia 64 tahun yang dalam perjalanan dari arah Tanjung Belanja ke Kampung Tua membelok ke kanan secara tiba-tiba. Akibat pelanggaran itu, kedua-dua mangsa yang cedera parah di bahagian kepala telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa diserah ke Hospital Cangkat Melintang untuk bedah siasat. Seorang anggota polis berpangkat sarjan ditahan kerana dipercayai memecah masuk stor SGP Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sepang Sabtu lalu. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han, anggota polis itu ditahan semalam dan direman pagi tadi. Pihak polis telah jalankan siasatan dari bawah Seksyen 457 dan antara barang yang dikenal pasti hilang adalah barang kes yang telah selesai kes-kes dan tunggu untuk proses pelupusan. Jelas beliau motif kejadian serta nilai kerugian barangan yang hilang masih dalam siasatan. Ini pula melibatkan kes love scam. Di Sarawak, seorang wanita berusia 50-an di daerah Sibu kerugian kira-kira 1.06 juta ringgit selepas terjerat dalam penipuan tersebut. Menurut Timbalan Pusurujaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta, wanita berkenaan yang bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat berkenalan dengan seorang lelaki dikenali sebagai Thomas Ying Leong melalui Facebook pada pertengahan tahun lepas. Suspek yang mendakwa bekerja sebagai jurutera di London telah meminta bantuan mangsa membuat pembayaran pembelian bahan kimia untuk tujuan pekerjaannya. Mangsa melakukan 25 transaksi pemindahan wang berjumlah kira-kira RM395,000 ke 5 akaun bank antara Ogos dan September tahun lepas. Selain itu, mangsa turut melakukan 36 transaksi pindahan wang berjumlah kira-kira RM414,000 ke 16 akaun berlainan antara Mei hingga Julai lepas bagi tujuan pembelian barang kerja suspek, urusan datang di Malaysia, kecemasan dan pelbagai tujuan lain. Seramai 32 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan di Durian Daun, Melaka mengalami keracunan makanan sejak awal pagi semalam. Pelajar mengadu mengalami ciri berit, sakit perut dan muntah selepas makan ayam masak lemak cili padi di Dewan Makan Asrama sekolah berkenaan pada Ahad. Exco Kesihatan Melaka, Wee Hisan berkata sehingga hari ini masih ada pelajar mengadu mengalami gejala sama. Makanan yang disaki adalah ayam masak lemak cili padi yang dimakan pada waktu malam semalam. Didapati terdapat aduan perubahan fizikal pada ayam yang dimakan. Siasatan awal mendapati kejadian ini adalah kejadian wabak keracunan makanan tetapi adanya adalah terkawal. Pihak Pejabat Kesihatan Daerah Melaka akan menjalani siasatan lanjut untuk mengesan pelajar yang mempunyai simptom dan punca kejadian keracunan makanan ini berlaku.
Susulan itu, dapur asrama terbabit ditutup 14 hari di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 /Akta 342. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Baik, bertemu kembali. Pemerkasaan pendidikan setelah latihan teknikal dan vocational TVET perlu bagi melahirkan graduan lebih terlatih sekaligus menikmati gaji lebih baik. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau tidak berpuas hati dengan gaji diterima graduan perkemahiran berkenaan yang secara umumnya masih di bawah RM2,000. Target kita lulusan TVET dan Institut Kemahiran seperti IKM, Giat Mara ni sepatutnya mencecah lebih daripada RM2,500 sehingga RM3,000. Untuk itu, ada rencana sekarang dan saya minta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, Pengerusi Kerajaan Kuasa untuk beri recommendation untuk perbaiki. Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar Kuantan di Kolej Kemahiran Tinggi Mara yang turut dihadiri Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Pada program sama, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan khas RM5 juta bagi membaiki semua kerosakan di institusi Mara dan TVET di seluruh Pahang. Ini juga terpakai di mana-mana bawah Mara. Ada apa lagi, Giat Mara, IKM, TVET yang mana ada di bawah Mara di Pahang. Inilah Pahang dulu. Ya, nanti kita peruntukkan untuk Pahang saja kemudahan-kemudahan ini kita belanja RM5 juta. Wow, itu dia. Terima kasih. Seluruh Pahang nanti besar. Dasar Percukaian Malaysia perlu berdasarkan dua prinsip asas, iaitu mengenakan cukai apabila perlu dan tidak dianggap beban kepada pembayar cukai. Justru kerajaan perlu memastikan kutipan cukai dibelanjakan dengan bijak tanpa ketirisan. Our intention is, of course, to encourage them to be more productive and contribute to the nation. But, as you know, for a growing economy, with such ambition and to contribute to the welfare of those who have been deprived and marginalized, the tax institutions and agencies must be very efficient, very clean, and very effective. 2, 3. Dalam pada itu, kesemua menteri akan ditugaskan secara harian untuk mengumumkan perkembangan dasar dan program yang dirancang bawah konsep ekonomi madani. Perdana Menteri berkata kerangka ekonomi itu akan dijadikan asas bagi beberapa dasar spesifik lain yang dijadual akan diumum dalam beberapa bulan akan datang. Inisiatif Ekonomi Madani Memperkasa Rakyat yang diumumkan pada 27 Julai lepas bertujuan mengangkat semula ekonomi Malaysia bagi membolehkan rakyat menikmati kehidupan lebih berkualiti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu pengundi Selangor membuat pilihan tepat pada PRU DUN ke-15 di negeri tersebut. Ia bagi memastikan kestabilan politik di negara ini kekal kukuh di bawah kerajaan perpaduan. Kedua, undi. Jangan main-main. You silap satu, you jadi Kedah. Ya. You silap undi, you jadi Kelantan. Apa you ingat semua sudah baik sekarang?
ada kelemahan, kita baiki. Apa semua Anwar buat sudah betul? Ada. Saya terima. Anda mau baik, kita boleh baik. Saya terima. Tetapi jangan buat silap. Ini pilihan raya. Kita mesti coba bagi knock out. Kalau you cakap soal kau, you bagi gaduh sama Melayu, sama Cina, sama India, kita bagi tahu, we don't need, kita tak perlu itu politik. Kita mau politik yang boleh selamat rakyat. Jadi sekali lagi saya tiga menang. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapan dalam program ceramah jelajah perpaduan PMX di Tanjung Sepat, Selangor. Sebelum itu, Perdana Menteri turut menghadiri program Kenduri Rakyat di Kampung Sawah, Kuala Langat. Dia akan fikir, ada datang, tidak. Dalam pada itu, Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi optimis BN dan Pakatan Harapan di bawah Kerajaan Perpaduan mampu mendominasi PRU DUN ke-15 Negeri Sembilan. Beliau yang juga timbalan Perdana Menteri berkata jentera parti komited dan melipat gandakan usaha bagi memastikan kemenangan calon yang diketengahkan kedua-dua gabungan itu. Rakyat pada keseluruhannya, khususnya para pengundi di 6 negeri ini menerima Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ikon baru di negara ini. Dan tentunya ketersohoran beliau dan pendekatan yang beliau lakukan ini dapat bukan saja menggamit dokongan kepada calon-calon kita, tapi saya yakin dengan program-program yang telah dibentangkan terutamanya dalam pelucuran ekonomi madani untuk memperkasakan rakyat ini dapat diterima dengan baik. Jelas beliau, Negeri Sembilan salah sebuah negeri yang mampu menarik ramai pelabur-pelabur domestik dan luar selain mempunyai jumlah pengangguran yang sangat rendah. 83 laporan berkaitan PRU DUN ke-15 diterima Polis Negara Sembilan sepanjang tempoh 3 hari kempen. Daripada angka itu, hanya 1 kes melibatkan vandalisme merosakkan poster berlaku di Jempol. Setakat ini juga, kata Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Ahmad Zafir Muhammad Yusof, tiada laporan mengenai isu 3R diterima pihaknya. Beliau turut memaklumkan kes lain adalah melibatkan pemantauan dan isu ceramah kempen tanpa permit. Setakat ini ceramah yang dilaksanakan semua calon bertanding lancar. Di Kelantan pula, pendekatan kempen secara sihat dan matang menjadi keutamaan calon. Setiap parti politik bebas berkempen mengikut cara tersendiri. Namun, bagi calon Don Palu ini, kempen berbentuk serangan peribadi tidak dipraktikkan. InsyaAllah, saya lebih suka menggunakan pendekatan persaingan secara sihat, tidak ada buruk-memburuk peribadi, apatah lagi mengata dan mengeji. Kerana yang kita nak pilih adalah kerajaan negeri yang bertata kelola baik. Bukan menjual manifesto, bukan menjual slogan untuk memancing undi. Tetapi kita nak orang yang boleh bekerja, memimpin, memaju dan memakmurkan negeri. Baik, kerajaan sedang meneliti keperluan mewujudkan kerangka kawal selia bagi menangani isu berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI. Jelas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, pewujudan kerangka itu wajar susulan penggunaan aplikasi generatif AI yang semakin meluas di negara ini. Memandangkan ia mungkin mempunyai kesan kepada pekerjaan. Ya, dan masa yang sama, kalau kita lihat perkembangan terbaru di beberapa negara, ada penyedia perkhidmatan generatif AI seperti ChatGPT yang telah disaman oleh kerajaan-kerajaan tertentu kerana isu perlindungan data. Bantuan khas penghargaan RM300 kepada penjawat awam dan RM200 bagi pesara kerajaan akan dibayar 10 Ogos ini. Pengumuman dibuat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam menerusi satu kenyataan.
Sementara itu, pemberian kredit e-tunai RM100 kepada golongan dewasa berusia 21 tahun ke atas dalam kalangan B40 serta M40 akan dilaksanakan suku keempat tahun ini. Menurut kenyataan yang dimuat naik menerusi Facebook rasmi Kementerian Kewangan, bantuan yang diumum Perdana Menteri itu sedang diperinci kementerian dengan pihak berkepentingan. Bantuan e-tunai itu memberi manfaat kepada lebih 10 juta penerima. Kestabilan politik dan ekonomi yang kukuh mampu menjadikan Malaysia berada dalam kedudukan sebagai kuasa tengah yang berpengaruh di rantau ini. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Malaysia mempunyai kelebihan kerana berada di kawasan strategik dan mengamalkan polisi pragmatis terhadap cabaran geopolitik. Dalam masa sama, beliau juga percaya rangka ekonomi madani yang diperkenal oleh Perdana Menteri boleh memberi impak positif meningkatkan ekonomi negara dan taraf hidup rakyat. Supposed to open economy, and therefore any move by our economic policy must be dictated by what is happening around us, including the international economy situation. So it is very important for us to correlate the Malaysian economic madani as to the international economy as well. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam rancangan naratif khas di TV1. Tabung Perumahan Negara yang dicadang Jabatan Perumahan Negara kini pada fasa penelitian bersama Kementerian Kewangan. Inisiatif KPKT itu berupaya membantu keluarga berpendapatan rendah memiliki kediaman dengan pembiayaan sehingga 10% deposit ditanggung kerajaan. Menteri Ngah Kormeng memaklumkan kemudahan bakal memberi manfaat kepada pemohon sekiranya diluluskan dalam tempoh terdekat. Kiranya kita beri rumah 300,000, maka first 10%, 30,000 deposit itu kerajaan akan cuba bantu dia bayar supaya mereka tidak menghadapi masalah pembangkang untuk mendapatkan pinjaman dari bank, kerana first 10% telah pun ditanggung oleh Kerajaan Malaysia Madani. Akta Kecekapan dan Pemuliharaan Tenaga EECA dijadual dibentang ke Dewan Rakyat Oktober ini. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata apabila berkuat kuasa kelak, akta itu menjadi rangka kerja kawal selia yang menggalakkan kecekapan tenaga. The Energy Efficiency and Conservation Act it has been in the works for many years. So it will be tabled in the next Parliament sitting this year. Then we hope to at least get it done until second reading. So this is an important catalyst. Other countries have already had some form of energy efficiency legislation. So for us, we've been pushing hard to get it finally to go through Parliament. This next sitting, yeah. Tambahnya, sebagai persediaan untuk pelaksanaan akta berkenaan, kerajaan akan menawarkan geran bersyarat audit tenaga kepada pemilik bangunan. Mengintegrasikan keamanan dalam latihan ketenteraan serantau amat penting. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata elemen tersebut perlu dalam usaha memastikan kestabilan dan keamanan yang berpanjangan di rantau ini. Jelas beliau penganjuran mesyuarat ketua-ketua universiti, kolej, institusi pertahanan ARF H2SIM 2023 ke-25 adalah medan atau platform sesuai untuk berkongsi pengalaman, pengetahuan dan kemahiran bagi membina keamanan sejagat. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan forum tersebut di Ibu Negara. Ia disertai oleh 27 buah negara termasuk negara-negara ASEAN dan negara-negara rakan dialog. Forum itu merupakan platform bagi membincangkan isu-isu keamanan dan keselamatan dalam kalangan institusi ketenteraan di wilayah Asia Pasifik.
Saingan Liga Hoki Remaja Malaysia 2023 bakal membuka tirai secara rasmi 3 hingga 19 Ogos ini. Ia akan menampilkan 28 pasukan lelaki dan 16 pasukan wanita berusia bawah 19 tahun yang akan merebut kejuaraan musim ini. Sebanyak 140 perlawanan akan berlangsung sepanjang Liga. Musim ini juga menyaksikan 4 venue rasmi bakal digunakan dengan Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil merupakan venue bagi kategori lelaki Division 1 serta aksi final bagi semua kategori. Liga ini juga pentas terbaik bagi menilai pemain yang akan mewakili negara di kejohanan Hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023 Disember ini. Memang akan ada kita akan tengok, kita akan perhatikan junior-junior ni untuk bermain lah untuk league ni. Jadi so I think everyone want to get their chance to play in the league, to shine. Maybe kita tak tahu musim tiba-tiba nasib orang tiba-tiba kena pick by coaches. Stadium Hoki Bukit Serindit Melaka pula merupakan venue bagi kategori lelaki Division 2 Zon Selatan dan Stadium Hoki Bertam Pulau Pinang bagi kategori lelaki Division 2 Zon Utara. Sementara Stadium Hoki KPM Lembah Pantai Kuala Lumpur bagi kategori wanita. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh lega apabila isu penganjuran League Tour di Langkawi LTDL 2023 selesai. Ini selepas Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI bersetuju mengembalikan semula kejohanan berbasikal lebuh raya itu ke dalam kalendarnya. Menurut Hannah, kini tumpuan perlu diberi untuk menarik minat penaja. Saya harap sekarang kita boleh fokus kepada penganjuran tersebut untuk MSN dapatkan sponsor-sponsor. Kita memang menggesa sponsor yang mempunyai minat untuk cepat-cepat hubungi MSN kerana kita tak banyak masa lagi. Dan saya percaya MSN dengan kerjasama semua pihak kita boleh jayakan. Okay? So kita naklah untuk demi Malaysia ni kita kena jayakan kali ini. Beliau ditemui di Putrajaya selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada barisan atlet yang akan beraksi pada Sukan Commonwealth Remaja 2023. Atlet olahraga negara Umar Osman meneruskan kecemerlangan dengan memperbaharui rekod kebangsaan 400 meter miliknya di Sukan Universiti Dunia Universiade di Chengdu, China. Catatan 46.33 saat dilakukan pada pusingan saringan sekaligus melayakkannya ke separuh akhir. Pemenang emas Sukan SEA Kemboja itu melakukan catatan masa itu di Stadium Shuang Liu Sports Center untuk menamatkan saingan di tempat kedua secara keseluruhan. Bukan sahaja layak ke separuh akhir, malah catatan itu meletakkannya pada posisi untuk memburu pinggan. Saya sangat bersyukur dan saya just enjoy the game. Apabila saya lepas hari dan pecah rekod tadi, saya rasa sangat enjoy lah. Untuk semi final nanti, untuk layak ke final. Umar sebelum ini mencipta sensasi apabila merangkul pingat emas 400 meter dengan memecahkan rekod kebangsaan berusia 22 tahun dengan catatan 46.34 saat di Phnom Penh. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Suhil Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.